dan kamu masterlah bab ini. Oh Rahman. Okay, so hopefully kamu sudah isi terminologi yang sepatutnya kamu isi. Madam akan highlightkan a little bit di sini lah. Okay, so ini secara formal. Nanti Madam akan terangkan dalam bahasa yang mungkin kamu lebih senang faham lah. Okay. So ada banyak sebatian organik. Okay, ada sangat banyak sebatian organik. So untuk benda yang banyak, lebih mudah untuk kita kelaskan. Bila kita kelaskan, senang untuk kita refer berdasarkan ciri-ciri yang sama. Okay, so ciri homolog tu mempunyai ciri yang sama lah. Umpama kamu adik-beradik. Okay, of course kamu ada features yang sama antara satu sama lain. Okay, so 5 ciri yang sama untuk ciri homolog ada di sini. Oh hang on lah, Madam guna ni lah. Madam guna modul. Okay, so ini ciri yang sama untuk ciri homolog. Okay, first thing first dia mesti ada kumpulan berfungsi yang sama. Okay, and then dia mesti ada formula arm yang sama, sifat kimia yang sama. Okay, and then dua yang di atas ni, okay, ahli yang berturutan. Dia umpama satu family. Dalam family kamu of course ada adik-beradik. Dan walaupun perangai kamu basically sama, tapi akan ada perubahan daripada satu orang kepada orang yang lain. Okay, and then lastly adalah sifat fizik yang berubah beransur kepada Okay, sifat fizik yang berubah beransur daripada satu ahli kepada ahli yang berikutnya. Okay, so ini 5 ciri-ciri homolog. So macam mana kita kelaskan? It's based on this one. Okay, kalau dia memenuhi semua ciri-ciri ini, dan kita kelaskan dia ke dalam satu family yang sama. Okay, so hopefully yang di atas ni kamu sudah isi lah. Apa definisi untuk ciri homolog? Can anyone tell me? Apa definisi lengkap untuk ciri homolog? Apa itu ciri homolog? Anyone volunteer? Baru mau buka buku ni guys. Saya try lah Madam. Okay. Apa tu ciri homolog? Sebatian organik yang dikelaskan kepada kumpulan sebatian-sebatian. Okay, thank you very much. Okay, so sebatian organik yang dikelaskan kepada kumpulan, apa tadi? Kumpulan sebatian? Minum betul-betul sekejap. Okay, so dalam arti kata lain yang paling simple, okay, benda tu dikelaskan. Okay, benda tu dikelaskan mengikut ciri-ciri yang sudah di-mention tadi lah. Okay, so ini ciri homolog yang kamu belajar. Kamu akan belajar beberapa. Alkana, alkena, alkuna, alkohol, asid karboksilik dan juga ester. So antara semua ni, okay, this actually ada berkaitan lah. Okay, dia boleh interchange. Okay, so hopefully kamu sudah isi benda ni. Okay, hopefully kamu sudah isi jadual yang Madam bagi. Okay, so Madam akan start explain guna modul sekejap lah. That one lagi senang tengok. Okay. Hang on, masa ni. Okay, so kalau kita guna bahasa pasar lah, ini mungkin cara yang Madam suka untuk explain. Ciri homolog ni, okay, kita boleh umpamakan sebagai family. Lah tu, hodohnya tulisannya Tuhan. Okay, kita boleh kelaskan kepada family. So, ada beberapa family yang kamu akan belajar hari ini. Kamu akan belajar family alkana. Kamu akan diperkenalkan juga dengan alkena. Okay, and then satu lagi alkuna. Okay, so ini adalah 3 family hidrokarbon. Okay, ketiga-tiga ni hanya terdiri daripada unsur karbon dan hidrogen sahaja. Okay, selepas kamu diperkenalkan dengan 3 family ni, then baru kamu akan jumpa alkohol, asid karboksilik, tolong jangan salah eja ni, karboksilik. Okay, sebab sometimes ada huruf K ni pandai tertinggal. Okay, so tolong jangan tinggal yang itulah. And lastly, dia tidak highlightkan di sini tapi kamu akan belajar in the next subtopic lah. Okay, ester. Bukan nama orang ini memang nama sebatian kimia. Okay, so ini yang kamu akan belajar. So family ni kamu akan diperkenalkan dengan adik-beradik dia. Macam mana kamu kenal itu adalah family alkana. Okay, so basically, macam mana kita kenal, siapa ni? Siapa masuk ni? Iqbal lah, lambat masuk. Okay, so macam mana kamu
for example lah, Nakib. Nakib ada adik di sekolah. Macam mana kamu tahu itu adalah adik Nakib? Muka ada. Nama ada. Muka lagi? Nama ada, madam. Nama Nama apa bapak, yang kamu tengok? nama bapak dia. Nama bapak nama dia. Okey. Nama bapak mem. Betul, okey. So kamu kan suka Pakcik main Tarif. nama bapak. Dosa betul kamu dia. Okey. So itu yang kita akan tengok. Macam mana kalau kita tahu benda tu, okay, belongs to a family. Macam mana kita tahu sesuatu sebatian tu tergolong dalam family Alkana. Okay, so kita tengok ni. Ana. Okay, family Alkana nama bapak dia semua Ana. Okay, family Alkena semua nama bapak dia Ena. Alkuna Una, ini Ol, ini okay. So yang acid karboksilik ni ending dia nama bapa dia Owick. Okay, and then Esther dia special sikit lah, itu nanti kamu akan belajar. Nama Datuk, enggak, nama Datuk lain lah, berlain kan kalau kamu Chinese. Okay, kalau kamu Chinese which means nama tu akan dibawa, kamu akan ada nama family yang turun-temurun. Okay, but kalau macam yang locals dia jarang sikit lah. Okay, so the moment contoh kamu nampak Abu bin Kerbau. Macam mana kamu tahu dia ada relation ataupun dia ada kaitan dengan orang lain? Kamu akan tengok nama kerbau itu. Mungkin dia ada adik dia nama Ali bin Kerbau. So daripada perkataan kerbau itu kamu tahu dia adalah adik-beradik sebab dia ada nama bapa yang sama. Okay, tapi tidak semestinya, it's just macam contoh. Okay, kita main nama bapa di sini. Okay, remember that one. Kalau kamu nampak Ana, automatically dia merujuk kepada Alkana. Kamu nampak Ena, dia akan automatically merujuk kepada Alkena. So, for example, mentol. Apa ciri homolog untuk mentol? Bukan mentol lampu, mentol untuk yang flavoring yang pudina tu. Apa nama dia? Apa ciri homolog untuk mentol? Can you guess daripada nama-nama belakang dia ni? Alkohol. Yes, alkohol. Okay, sebab nama belakang dia ada OL. Okay, itu secara general lah. Mungkin dia tidak semua benda boleh di-apply. Sometimes ada nama yang sama. Tapi untuk kamu secara general, itu yang kita akan ambil. Okay, so hopefully kamu faham ciri homolog. Okay, and then next, kumpulan berfungsi. Setiap family ada kumpulan berfungsi sendiri. Okay, so macam tadi, okay, Nakib dengan siapa nama adik kau? Nazif kan? Okay, memang nama bapa dia sama. Tapi secara saintifiknya, macam mana kita buktikan diorang tu adalah adik-beradik? Macam mana tu? Selalu ni, drama Korea selalu guna ni. Oh, nama belakang lah. Okay. Yes, Syafiq menggunakan DNA. Okay. For example, nama bapa Abu. Nama bapa dia pun Abu. Tapi tidak semestinya kamu adik-adik. Mungkin kebetulan nama bapa tu sama. Okay. So, paling senang yang macam Korea-Korea tu selalu guna drama Korea. Kamu kan selalu tengok drama. Apa masalah? Okay, terus kita buat ujian DNA. So, that DNA dalam badan kamu tu akan menentukan yang kamu tu adalah bersaudara. So kumpulan berfungsi ni kita boleh kita boleh anggap sebagai DNA. Okay, so macam mana membuktikan si Iqbal ni ada kaitan sama si Syafiq? Macam mana kita membuktikan Iqbal ni tiada kaitan langsung dengan si Syafiq? So kita buat DNA test. So bila kita buat DNA test, kita nampak DNA kamu berbeza. Okay, so kumpulan berfungsi ni sangat penting. So for example, okay, kalau nama dia Alkena, dia akan ada ikatan ganda dua. Okay, ini kamu sudah belajar. Okay, so ini kamu sudah belajar tahun lepas. Okay, kalau kamu nampak double bond, the moment kamu nampak ikatan ganda dua, itu directly merujuk kepada Alkena. Okay, kalau kamu nampak OH, ini kumpulan berfungsi hidroksil. Okay, ini kumpulan berfungsi untuk family mana? Guys, alkohol. Yes, right. Okay, apa nama dia? Ini adalah formula dia. Apa Alkohol. nama? Itu nama family dia. Ini apa nama kumpulan berfungsi dia ni? Apa nama kumpulan berfungsi dia, guys?
Hydroxyl. Hydroxyl. Yes, thank you very much. Nama dia adalah kumpulan hidroksil. So, careful di situ sebab sometimes soalan akan tanya apakah nyatakan kumpulan berfungsi. Kalau dibilang nyatakan kumpulan berfungsi, kamu boleh tulis OH, ni ada sempang OH pun kamu boleh bagi nama dia kumpulan hidroksil. Tapi kalau soalan tu minta namakan kumpulan berfungsi, dan kamu bagi nama, kamu jangan bagi formula ni. Alright, so and another one yang mungkin baru untuk kamu adalah asid karboksilik. Okay, ini adalah kumpulan, kumpulan apa ni guys? Dia mesti ada dash. Kumpulan apakah ini? Kumpulan berfungsi. Memanglah kumpulan berfungsi. Memang kumpulan berfungsi, tapi apa nama dia? Karboksil, madam. Karboksil. Okay, kumpulan karboksil. Okay, very good. Which means ramai yang buat revision sebelum kita kelas. Okay, so ini kumpulan karboksil. Madam kena highlightkan di sini sebab tadi Madam bagi tahu kalau dia ada double bond, automatically itu adalah alkena. Tapi double bond yang Madam mention di sini, dia sepatutnya ada karbon dan karbon. Okay, itu antara karbon dan karbon. Kalau dia ikatan ganda dua dengan oksigen, itu merujuk kepada asid karboksilik. Okay, so itu hopefully boleh faham. Untuk ester dia special sikit. Okay, ester dia buang H di sini. Ester dia akan di C, double bond O. Ini apa nama kumpulan berfungsi untuk ester? Dia tidak ditulis dalam ni lah. Karboksilat. Karboksilat. Okay, very good. Karboksilat. Okay, so satu karboksil. Okay, yang satu lagi kamu tambah at di belakang. Okay, so itu actually adalah nama bapa untuk ester. Okay, ester nama bapa dia at di belakang. Okay, ada satu lagi alkuna. Apa kumpulan berfungsi untuk alkuna? Ini nama dia, Tuhan. Ganda 3. Ganda 3. Tiga. Okay, very good. Ganda 3. Okay, so itu adalah family dia. So ini semua okay, adalah DNA untuk setiap family. Okay, so boleh faham kan yang ni? Boleh. Boleh, alright. Okay, so so hopefully this one is very simple lah untuk kamu. Okay, so Madam proceed dengan kumpulan formula struktur. Formula struktur nanti Madam tengoklah formula struktur dan formula molekul. Okey, apa beza dua benda ni? Dua-duanya menunjukkan formula dan formula. Okey, tapi perkataan satu menunjukkan perkataan struktur, satu menunjukkan perkataan molekul. Okey, so macam mana kita bezakan kedua-dua benda ni? It's very simple. Okey. Formula struktur ni umpama bentuk badan. Bukan juga bentuk badan lah, tapi bolehlah struktur. Okay, so siapa lebih panjang atau siapa lebih pendek? Okay, kita boleh tengok benda tu berdasarkan bentuk daripada formula struktur. Okay, so for example, kalau Madam bagi tahu, alkana itu ada 2 karbon. Okay, alkana itu ada 2 karbon. Alkana yang mempunyai 2 karbon adalah C2H6. Okay, so ini adalah formula molekul. Kenapa formula molekul? Sebab kamu menunjukkan molekul itu. Okay, kamu menunjukkan molekul itu dalam bentuk formula lah, dalam bentuk formula. Okay, tapi when we talk about struktur, okay, struktur, for example, bangunan, which means dia mesti ada structure dia di situ. Kamu kena lukis. Okay, so lukisan dia akan jadi macam ni. Madam, Okay. Iqbal bilang? Habis kota dah, Madam. Alah, sian juga. Tak balas sebab I'm recording juga, so nanti dia boleh tengok balik lah. Okay. Ini formula struktur tengok beza dia. Formula molekul, formula struktur. Okay, dua benda yang actually hampir sama, tapi cara penulisan kamu berbeza. Untuk formula molekul, kamu tuliskan sekaligus.
berapa karbon, berapa hidrogen. Okey, untuk formula struktur kamu kena lukiskan di mana karbon dan di mana hidrogen. Okay, so yang ini madam mau highlightkan dulu. Bear in mind, kalau kamu masih ingat tahun lepas, carbon, okay, setiap carbon boleh buat 4 ikatan. 4 ikatan sahaja. Okay, so bila kamu melukis, kamu kena kira betul-betul. Sebab bila ada ikatan ganda 2, bila ada ikatan ganda 3, okay, kesilapan tu sering berlaku lah. Okay, remember, carbon ni umpama lelaki. Kamu ada kuota untuk cari 4 sahaja bini. Okay, tak boleh lebih. Kurang tak apa, lebih tak boleh. Okay, so kamu kena tengok betul-betul ni sebelum kita start melukis. Okay, so far yang ni boleh faham untuk terminologi dia? Boleh. Boleh, alright. So hopefully ini kamu sudah isi. Okay, this one kita akan tengok di bahagian buku teks. Okay, dia ada semuanya di sini. Okay, so sepatutnya kamu boleh ekstrak daripada buku teks lah. Okay, so kumpulan berfungsi yang kamu boleh nampak di sini. Okay, nama kumpulan berfungsi dan jenis sebatian di sini. Okay, kenapa dia mention di sini? Sebab kamu kena bezakan. 3 yang pertama kamu belajar adalah hidrokarbon. Okay, dan yang lain-lain tu bukan hidrokarbon. Kenapa? Sebab ada kehadiran oksigen. The moment ada kehadiran oksigen, dia bukan hidrokarbon lagi. Okay. So, kita proceed dengan lukisan. Sorry, bukan lukisan. Nama dulu. Okay, so ini penamaan siri homolog. Okay, so macam kamu ada nama kamu, di belakang dia ada nama bapa kamu. Sometimes ada nama di tengah lagi lah. Okay, but untuk siri homolog, dia menggunakan konsep yang sama. Dia ada nama induk, which means nama di depan, dan diakhiri dengan nama family ataupun nama bapa. Okay, so for example, okay, so belum lagi, kita tengok ni. Nama itu akan dipengaruhi dengan bilangan karbon. Adakah kamu anak sulung ataupun anak ke-10? Okay, so semua anak sulung akan dipanggil Matt kalau dia ada satu karbon. Okay, semua yang ke-10 tu dia akan panggil Dec. Okay, so if you notice, Matt, Ed, Prop, But, Pen, Hex, Hep, Ok, Non dengan Dec. Okay, so sepatutnya, okay, you can notice here, start daripada nombor 5, it's actually, okay, start daripada nombor 5, actually dia menggunakan polygon. Okay, dia menggunakan polygon. So, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, tapi yang di depan ni mungkin baru untuk kamu lah. Matt, Ed, Prop, But. Okay, so be careful. Sebab, okay, sebab hopefully kamu sudah ingat formula AM untuk semua ni lah. Kalau kamu tengok formula AM untuk alkana, dia bermula daripada 1. Formula AM untuk alkena pula CN H2N. Okey, N dia bermula daripada berapa? 2. Okey. Yes, dia bermula daripada 2. Okey, kenapa dia bermula daripada 2? Reason dia sebab dia adalah ikatan ganda 2. Kalau tiada satu lagi karbon, macam mana dia mau bergikat? Okay, dia mesti ikatan antara karbon dan karbon. Okay, that's why dia bermula daripada 2. Alkuna, apa formula AM untuk alkuna? Guys, apa ni? CNH? 2N. 2N tolak 2. 2N tolak 2. Tolak 2. Yes, very good. So, for this one, disebabkan dia memerlukan gandaan. Ikatan dia memerlukan gandaan. Of course, dia akan bermula dengan 2 juga. Okay, so ini madam mau highlightkan. Macam madam bagi tahu tadi, setiap atom carbon cuma boleh buat 4 ikatan. So if you see here, 1, 2, 3. So berapa lagi ikatan yang tinggal? 1. So di sini. Okay, so tengok beza lukisan untuk karbon yang ini, dia ada 3 hidrogen. Untuk alkena dia ada 2 sahaja. Untuk alkuna dia cuma ada 1 cabang di luar. Okay, so be careful di situ sebab nanti kamu terlampau excited melukis tiba-tiba tambah di sini, 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 sini. Okay, so ini tak wujud.
Okay, benda ni tak wujud. Right, so alkohol. Alkohol formula am dia adalah CnH2n tambah 1 OH. Okay, untuk alkohol dia akan bermula daripada 1. Sebab kita ada metanol. Okay, kita ada metanol. So, this one for OH. Okay, untuk drawing of this one pun madam kena highlightkan nanti. Okay, kalau kamu lukis dia di tepi, then there will be no problem. Tapi kalau kamu lukis dia dari atas, tengok ini salah. Okay, kenapa salah? Sebab ikatan ini sepatutnya berada di O. Okay, jadi bila kamu lukis, kamu kena lukis oksigen dulu, baru di tepi dia H. Okay, bukan lukis di tengah-tengah. Ikatan tu mesti berada di oksigen. Okay, nanti kita tengok lukisan kamu. So from this one, hopefully kamu boleh tengok. Asid karboksilik adalah Cn, H2n tambah 1 COOH. Okay, this one ada isu sebab dia akan mula dari kosong. Jadi ada juga yang bertanya, kenapa dia mula daripada kosong? Ni, tengok ni. Okay, kenapa dia bermula daripada kosong? The reason is sebab dia sudah ada ni. Ini karbon yang pertama dia. Dalam COOH itu adalah karbon dia yang pertama. Itu yang kita consider sebagai alpha carbon. Okay, so that's why dia mula daripada kosong. Kalau kamu mula 1 di sini, then dia akan jadi 2 karbon. Okay, so it's a wrong term di situlah. Okay, so untuk ester, hopefully kamu dapat cari. Okay, CnH2n plus 1, COO, CM. Okay, kalau kamu notice di sini dia ada M, dia ada N. Okay, reason dia sebab ini mungkin nombor berbeza, ini mungkin nombor berbeza. Okay, N bermula daripada kosong. M pula bermula daripada 1. Okay, so this one is a bit complicated tapi kita akan belajar lebih lanjut lah nanti. Right, so berdasarkan formula-formula am ini, sepatutnya kamu boleh bina formula molekul dan lukis structure. So kalau kita tengok di sini, okay, kalau madam mau alkena, okay, madam mau alkena yang ada 4 karbon, apa nama ahli itu? Okay, apa nama dia? Alkena yang mempunyai 4 karbon, apa nama dia? Butena. Ambil nama induk, campurkan dengan akhiran, dengan dia punya nama bapa ni. So, apa nama dia? Butena. Butena. Okay, so, tapi ini bidak sikit lah. Alkuna yang ada 4 karbon. Butuna. Apa? Butuna. Butena. Yes. Okay, nama dia memang bidak sikit lah tapi ini cara dia lah. Okay, so untuk the next one, okay, kalau madam mau cari asid karboksilik yang ada 3 karbon, apa nama dia? Propanoik. Propanoik, okay, betul. Propanoik itu betul, tapi disebabkan dia adalah asid, so sepatutnya kamu tulis asid propanoik. Okay, so ini special name, asid karboksilik. Jadi kamu kena tambahkan asid di depan. Okay, so ini namanya, hopefully kamu ada tengok tu video lah yang metana, etana, propana tu. Okay, so itu cara menghafal lah. Okay, cara hafal. I know ada buku lain yang menggunakan akronim, tapi madam tak pandai guna akronim tu, so I'm sticking to this lah. Okay, lagu yang diorang Elvin Charles nyanyi tu. Okay, so penamaan tidak masalah kan? Tiada, madam. Okay, tiada. Sebab lepas ni kamu akan nampak nama yang lagi best. Okay, ini hopefully kamu ada buat 10 ahli pertama alkana.
Okay, so kalau ikutkan konsep tadi, okay, contoh kalau dia ada 5 karbon, namanya sepatutnya adalah, mana nama dia ni? Kalau 5 karbon. Pentena. Hoi, Pentana. Pentana. Kau suka hati je tukar nama bapa dia. Okay, so pentana. Memandangkan formula AMP dia adalah CnH2n tambah 2, okay, so kita menggunakan 5 karbon. Okay, hidrogen dia adalah 5 darab 2, 10, tambah dengan 2 akan jadi 12. Okay, so ini adalah formula molekul. Okay, formula struktur dia akan jadi, kamu lukis dulu karbon dia semua. Okay, baru kamu lukiskan hidrogen. Ini Madam malas ni. Kamu jangan malas kamu kena lukis semua hidrogen dia. Madam malas tak apa, Madam sudah lepas universiti, kamu belum habis lagi SPM ni. Ya Tuhan. Okay, so ini adalah pentana. Untuk alkana ada masalah untuk lukisan dia. Madam rasa lukis masalahnya banyak mau dilukis je lah, tapi yang lain rasanya boleh kan. Okay, kita tengok dulu. Madam mau tanya, apa formula untuk oktana? Apa formula dia guys? C8 H 18. H18. Yes, very good. Okay, so ramai yang dapat jawab ni. Oh, senanglah kerja Madam ni. Okay, drawing Madam tak lukis Madam bagi sekejap. 1, 2, 3, 4, 5. Macam tak muat. Muat. 6, 7, 8. Okay, so lukis bagus-bagus guys. Jangan ikut gaya Madam. Okay, so hopefully untuk alkana tiada masalah. So Madam proceedkan kepada ni, alkena. Okay, so alkena special sikit. Okay, dia just double di situ lah. Madam guna pen color lain dulu. BU. Okay, ni Madam mau tanya, kalau dia 5 karbon, apa formula untuk alkena itu? Okay guys, kalau dia 5 karbon, apa formula molekul untuk 5 karbon itu? C5H10. Okay, C5H10. Okay, if you notice kenapa Madam tidak bagi nama dulu? This is where I'm teaching you something yang kamu kena guna. Okay, kalau macam etena dan propena, dia tidak masalah. Propena. Okay, tapi 4 ke bawah, this one kamu kena belajar menamakan dia. Okay, bila kamu lukis, kamu akan dapat macam ni. Untuk lukisan yang formula struktur yang ini, kamu sentiasa lukis dia di karbon yang pertama sahaja dulu. Okay, sebab nanti subtopik yang terakhir Madam akan ajar benda lain lah. Okay, so when you draw here, okay, ikatan ganda 2 itu melekat pada karbon yang pertama. Okay, so ini karbon 1, karbon 2, karbon 3, karbon 4 dan karbon 5. Okay, so what happen here adalah kamu kena bagi tahu Madam di mana ikatan ganda 2 itu terletak. Okay, so for example di sini, dia terletak di karbon nomor 1. Jadi nama untuk alkena ini adalah pen 1-ena. Okay, tengok beza dengan propena. Propena kamu tidak tulis pun tidak apa. Sebab propena dia tiada tempat lain dia mau lari. Kamu lukis begini dia masih di karbon nomor 1. Kamu lukis begini pun dia masih di karbon nomor 1. Okay, so itu etena dan propena tiada masalah. But the moment karbon 4 ke bawah, kamu kena bagi tahu di mana
di mana ikatan ganda 2 itu terletak. Okay, so this one kamu tulis pen 1 ena. Okay, dash di sini. Okay, ini special dia untuk alkena dan alkuna lah. Actually yang ke bawah tu akan guna macam ni. Okay, so yang ni boleh faham nombor 1 ini menandakan kedudukan karbon ikatan ganda 2. Okay, untuk bab yang depan ni kamu just tulis semuanya 1. Semuanya terletak di kedudukan 1. Okay, so kalau macam ni sepatutnya ini bukannya heksena. Sepatutnya kamu tulis dia sebagai hex 1 ena. Okay, so kalau ada yang tersilap tolong buat pembetulan lepasnya. Okay, sebab madam kena betulkan. Okay, ini kita panggil sebagai penamaan IUPAC. Okay, IUPAC. Okay, penamaan IUPAC. So this one kita akan tengok lebih lanjut bila kita belajar isomer nanti. Okay, so hopefully this one okay. Ada masalah untuk alkena? Tiada, madam. Tiada. Okay, very good. So kita proceed yang di bawah. Alkuna. Okay, so untuk alkuna is the same case macam alkena tadi. Okay, ekuna tiada masalah. Okay, propuna tiada masalah. Tapi bila dah sampai di sini but, kamu jangan tulis but una terus. Okay, kamu kena tulis but 1 una. Okay, untuk menandakan yang ikatan ganda 3 itu berada di karbon nombor 1. Okay, formula AM dia a bit special, tolak 2, so sepatutnya C4 H. 2 darab 4, 8, tapi bila kita tolak 2 dia jadi 6. Okay, ini untuk alkuna. Okay, so alkuna okay? Okay, Boleh madam. kita okay, so this one okay alkohol. So this one, kenapa madam bagi contoh yang propanol? Sebab madam tak jumpa lukisan formula struktur untuk metanol. That's why madam bagi yang di bawah. So this one madam highlightkan sekali lagi Okay, kalau kamu lukis di tepi, no hal. Okay, O memang sentiasa di depan. Tapi kalau kamu lukis for example macam ni. Okay, kamu mau letak OH tu di sebelah kiri. Okay, you cannot draw like this. Jangan lukis macam ni ini salah. Although namanya kumpulan hidroksil, although yang kamu selalu sebut adalah OH. Tapi, karbon itu perlu melekat pada oksigen. Okay, so bila kamu lukis dia macam ni, kalau OH tu di sebelah kiri, kamu kena terbalikkan. Kalau kamu mau lukis OH tu di bawah, okay, kalau kamu melukis OH tu di bawah, tolong lukis O dulu. Apa yang beda buat ni? Tolong lukis O dulu, baru H. Okay, be careful sebab ini yang selalu orang buat salah. Okay, even form 5 pun akan sentiasa buat salah lukis macam ni, OH. Salah. Okay, ni mesti melekat pada O. Okay, so for this one, okay, untuk metanol dan etanol, tidak masalah. Tapi bila sampai yang ketiga ni, okay, kamu kena tulis propan 1 ol. Okay, propanol is general. Tapi kalau ikut IUPAC, nama dia adalah propan 1 ol. Untuk menandakan, okay, hidroksil itu melekat pada karbon nombor 1. Okay, mungkin akan ada confusion. Bukan nombor karbon 1 mula dari sini ke? No. Okay, no, it's not necessarily di sebelah kiri. Karbon itu boleh mula di kiri, karbon boleh mula di kanan, boleh di atas, boleh di bawah. Okay, so it depends dengan situation. So for this one, dia bermula daripada 1. Okay, and formula dia is very simple. Kalau ini C3H7OH. Okay, untuk alkohol, kamu cuma perlu tahu 6 yang pertama sahaja. Okay, yang kamu tahu banyak, yang kamu cek banyak tu adalah alkana dan alkena. Yang ke bawah kamu kena tahu 6 yang pertama sahaja.
Okay, so asid karboksilik. Ni. Nama depan mesti ada asid. Okay, asid metanoik, asid bla bla bla. So, untuk this one dia tidak perlu numbering. Kamu tak perlu bagi tahu di mana kumpulan karboksil itu berada. Okay, you just need to draw like this. Okay, so kalau kita ambil ni, asid propanoik. Bukan propanoik, ini asid butanoik. Silap. Kenapa dia asid butanoik? Okay, sebab dia adalah walaupun kamu nampak bilangan atom karbon ni dia tulis 3, it's actually 4 . Kenapa madam bagi tahu 4 is tengok formula dia ni. Ada C sudah sedia. So dia akan jadi C3H7 COOH. Okay, mungkin di sini kamu belum berapa nampak. Then kita lukis. Kamu ada 3 karbon. Okay, C3H7. Right. Dalam masa yang sama kamu ada satu karbon lagi. C double bond O OH. Okay. So 1, 2, 3, 4. Total dia adalah 4 karbon. It's just that bila dalam formula dia akan mula daripada kosong. Okay. Alright. So itu untuk lukisan. Ada apa-apa masalah untuk lukisan? Ada apa-apa masalah untuk tidak? Alright, so tengok senang sikit bila kamu ada modul yang kamu boleh buat awal. Perbincangan kita pun. Okay, so this is the last part. Sifat fizik. I'll go through very fast this one sebab kamu pun biasa sebenarnya tengok benda ni. Sebab benda ni adalah benda yang sama kamu belajar masa bab 5, ikatan kimia. Okay, sifat fizik alkana, alkena dan alkuna ni actually merujuk kepada sifat fizik untuk sebatian kovalent. Okay, ini adalah untuk sebatian kovalent. So, what happened here adalah disebabkan ketiga-tiga ni adalah hidrokarbon. Diperbuat daripada hidrogen dan karbon sahaja. Dua-dua benda ni adalah bukan logam. Okay, hidrogen bukan logam, karbon pun bukan logam. So, dia berkongsi elektron membentuk sebatian kovalent. That's why semua sifat-sifat ini okay, sama dengan sebatian kovalent. Okay, so I won't go through this one lah. Cuma ni nak beri more highlight. Semakin bertambah saiz molekul, semakin tinggi takat libur dan takat didih. Okay, kalau kamu tengok di sini, dia ada bagi tahu. Okay, kalau kamu tengok di sini, daripada pertambahan 1 karbon kepada 7 karbon, okay, takat didih dan takat lebur dia semakin tinggi. Okay, for those yang lupa, madam akan tunjuk balik bila kamu diberi takat didih dan takat lebur, apa yang kamu kena buat adalah kamu tulis P, C, G. Pempejal, cecair dan gas. Okay, so ini akan membantu untuk mengelakkan sebarang confusion. Okay, and then kamu kena tengok suhu bilik adalah 25 darjah Celsius. Macam mana kamu guna benda ni, kamu tengok. Di mana 25 darjah Celsius? Adakah di kiri, di kanan ataupun di tengah? Okay, so in this case, dia berada di sebelah kanan. Maksudnya, metana berada dalam keadaan gas dalam suhu bilik. Okay, so antara semua ni, okay, sampai butana, semuanya adalah gas. Starting pentana, barulah dia menjadi cecair. Okay, so kenapa dia berubah keadaan fizik dia? Sebab takat lebur dan takat didih bertambah. Kenapa takat lebur dan takat didih bertambah? Sebab bilangan atom karbon bertambah. Okay, it's the same case dengan alkena di sini. So ini soalan yang actually bukan soalan, tapi madam bagi contoh soalan. Sebab soalan ni agak famous lah. Bila kita cerita pasal sebatian karbon, okay, diorang akan selalu tanya ni. Kenapa satu gas, kenapa satu cecair? Okay, so bila kamu bercerita, kamu kena cerita pasal ni. Bilangan atom karbon dia meningkat. So bila bilangan atom karbon meningkat, saiz molekul pun meningkat.
Okay, daya tarikan van der Waals kamu, kalau kamu dah ingatlah juga van der Waals tu, tolonglah guna daya tarikan antara molekul semakin kuat. So, semakin banyak tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya dan takat lebur dan takat didih meningkat. Okay, so dia semua benda yang kamu biasa tulis tahun lepas. Okay, Madam. last but not least. Yes? Kalau yang soalan yang macam tadi tu, dia nak perlu buat perbandingan kami madam antara metana dengan heptana. Contoh dia macam saiz bilangan atom karbon metana lebih sedikit gitu lah madam. Okay, good question. Okay, so sepatutnya perlu. Okay, tapi ini actually adalah madam menerangkan macam mana apa yang kamu kena tengok satu persatu lah. But one is better sebenarnya. So jawapan yang lebih spesifik adalah lebih cantik kalau kamu tulis. Okay, metana mempunyai 1 karbon, manakala heptana mempunyai 7 karbon. Okay, ataupun kamu boleh tulis bilangan atom karbon metana adalah lebih rendah berbanding heptana. Okay, so itu cara yang paling bagus untuk menulis jawapan sebenarnya. Okay, perbandingan itu lebih cantik. Alright, thank you Ahmad. Okay, so sebab soalan tu actually ada di bawah. Okay, soalan tu kamu kena guna untuk jawab ni. Bandingkan takat didih sebatian Q dan sebatian S. Sebab kalau kamu tengok ini ada 4 karbon, ini ada 7 karbon. So, bila kamu membandingkan, kamu boleh guna ayat itu. Okay, sebatian Q mempunyai 4 atom karbon, manakala sebatian S mempunyai 7 atom karbon. So, bilangan atom karbon per molekul bagi Q adalah lebih rendah berbanding S. Alright, so this is a very good one. Thank you, Ahmad. Okay, last but not least, di sifat fizik alkohol dan asid karboksilik. Kenapa madam bukan madam asingkan, buku teks yang asingkan. Kenapa diasingkan? Sebab ini adalah bukan hidrokarbon. Kehadiran oksigen di situ menyebabkan dia bukan hidrokarbon. Okay, dan kehadiran oksigen itu juga actually membolehkan dia larut dalam air. Okay, dia membolehkan dia larut dalam air. Okay, kalau kamu tengok tadi semua alkana, alkena, alkuna tidak larut dalam air langsung sebab dia dalam bentuk minyak. Okay, minyak. But when it comes to alcohol, acid carboxylic, dia akan boleh larut dalam air. Okay, reason dia di situ sebab ada kehadiran oksigen. Okay, I won't tell you. Okay, madam kamu cari. Kenapa? Kenapa bila ada kehadiran oksigen itu dia boleh larut dalam air? Kamu korek balik kamu punya knowledge daripada tahun lepas tu, sebab dalam soalan untuk attendance lepas ni ada soalan macam tu. Ikatan Okay. hidrogen. Tahu deh. Okay, so cuma di sini, okay, kalau kamu tengok di sini, bila saiz makin bertambah, keterlarutan pun makin berkurang. Okay, yang ini dia bagi tahu metanol, etanol, propanol semua larut, tapi yang lain-lain di bawah tu makin lama makin kurang. Okay, sebab makin lama dia akan lebih menjadi kepada pepecah, so kuranglah di situ. Alright, asid etanoik, asid propanoik pun sama, tapi makin ke bawah dia akan berkurang juga. Okay, so ini je untuk hari ni lah. I mean ini untuk semua sifat yang kamu belajar hari ni, siri homolog. Okay, and then dia punya pecahan-pecahan, and lastly kamu belajar pasal sifat fizik. Okay, sifat fizik ni nothing much lah sebab kamu sudah familiar juga dengan soalan-soalan tahun lepas. Cuma yang madam risau sekarang ni topik seterusnya sifat kimia. Sifat fizik senang, sifat kimia jeng di situ banyak sikit lah. Okay, so sebelum madam end the class, ada apa-apa yang kamu mau tanya, soalan? Yang ini jangan lupa buat guys. Kita habiskan Google Meet awal supaya kamu boleh refresh balik, dan madam akan hantar attendance awal sikit lah untuk kamu buat. Okay, ini kamu ada try ke jawab? Sikit. Okay, mungkin ada yang tak sempat buat, it's okay. So madam end apa ni ya? Madam kasih end presentation lah.
Okay, so I will end my recording juga sekarang. Kejap ah.